Bila kita cerita macam ini, bukan bermakna kita nak merendah-rendahkan rakyat di Kelantan. Rakyat di Kelantan tidak salah. Tapi yang salah apa dia? Salah kamu memilih itu saja. Sebab kamu tidak pernah melihat, kamu tidak pernah yakin bahawa ada sebenarnya orang lain yang boleh majukan di Kelantan. Kamu tak pernah cuba pun. Tak pernah cuba. Dan kamu tak yakin. Kamu lebih yakin ke Pak Lebay untuk pemerintah di Kelantan. Sebab bagi kamu Pak Lebay ni cukuplah untuk dia mengajar kita di masjid. Cukuplah dia menjadi imam kepada kita. Cukuplah dia datang ke dui kahwin kita. Cukuplah dia datang kalau ada masjid kematian. Cukuplah bagi kita, cukup. Dah boleh mentadbir di Kelantan pada kita. Jumutnya pemikiran kita. Tapi bukan tak ada masa untuk melakukan perubahan, saudara. Ada masa. Ya, ada masa lagi. Dunia belum nak kiamat lagi. Ya, ada masa lagi. Kita usahakan supaya kita lakukan perubahan negeri Kelantan ini. Dulu kami di Selangor dalam keadilan. Ya, dalam keadilan. Saya dalam parti keadilan belum pergi ke Selangor Ampas pun kita dah berjuang dalam parti keadilan. Sebelum kita perintah Selangor lagi, kita dah berjuang pun. Dan ramai kata, usah mimpilah fikiran ambil Selangor. Ramai kata macam itu. Waktu itu bukan UMNO saja, bukan Barisan Nasional saja yang cakap macam itu. Di kalangan kita parti pun ketika itu, tak pernah impikan, ya, nak rampas negeri Selangor. Bagi mereka katun. Waktu itu Selangor dah maju dah. Di bawah kepimpinan Muhammad Taib, Menteri Besar Selangor. Selepas itu siapa dia? Khair Toyo. Ya, Muhammad Taib, Khair Toyo. Yang jadi Menteri Besar Selangor. Orang yang nama pemimpin UMNO yang hebat. Negeri Selangor ada maju waktu itu. Ya, dipimpin oleh Muhammad Taib. Dipimpin oleh Khair Toyo. Maju. Memang maju negeri Selangor ni. Maka orang kata apa? Susah impilah fikir nak ambil Selangor. Kekuatan UMNO di Selangor di Pasar Nasional kuat. Negeri dia maju. Duit dia banyak. Susah mimpilah fikir nak ambil. Bagi kita dalam berjuang ini, bukan isu mimpi tak mimpi. Ya. Yang pertama sekali dalam perjuangan itu adalah istiqamah. Istiqamah kita, jangan putus asa dan terus berusaha. Dan itulah yang diajar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itulah Anwar ini bukan pemimpin yang mudah putus asa. Ya, walaupun dia ada selangkah je lagi nak jadi Perdana Menteri, ya, akhirnya dia tak dapat jadi menteri. Dia tak pernah kecewa, saudara. Tak pernah kecewa. Walaupun berbagai usaha yang dilakukan oleh Mahathir untuk nak bagi Anwar ni fed up, untuk bagi Anwar tertekan, untuk membuatkan Anwar ini akan melupakan kerjaya politik dia. Bermacam-macam cara Mahathir buat. Aniaya dia, pukul dia, aibkan dia, telanjangkan dia, malukan keluarga dia, supaya Anwar keluar penjara. Anwar jadi tertekan, dia jadi hampir gila, dan akhirnya Anwar kata, aku nak lupakan politik. Buat apa aku berpolitik kalau menyusahkan diri aku dan keluarga aku. Dia nak Anwar macam itu, biar mental dia jatuh, biar moral dia jatuh, dan dia jadi orang yang tak naklah berpolitik. Itu harapan Mahathir. Tapi dia silap. Ya, dengan Musa Hitam dia boleh buat. Ya, Tun Musa Hitam dulu boleh lah. Ya, Tun Musa Hitam ni seorang pemimpin UMNO yang hebat juga, saudara. Dia seorang pemimpin UMNO yang hebat juga. Ya, sebagai timbalan Presiden UMNO di zaman Mahathir dan juga timbalan Perdana Menteri. Tapi bila Musa Hitam dilihat dah mula berpengaruh, sebab Musa Hitam dia orang Johor, ya, dan UMNO banyak di Johor. Jadi kalau Musa Hitam orang Johor, UMNO pula pengaruh UMNO yang kuat adalah di Johor, bagi Mahathir itu amat bahaya. Kerana Musa akan mempengaruhi ahli-ahli UMNO, dan kemungkinan Musa akan lawan dia juga. Maka dia menekan Tun Musa Hitam. Akhirnya Musa Hitam orang yang mungkin tak sehebat, ya, kekuatan dia tidak sehebat Anwar, maka dia mengalah dan dia tinggalkan parti UMNO. Itu yang Mahathir nak. Itu yang Mahathir nak. Tekan orang ni sampai orang tu keluar dan dia terus berkuasa. Siapa lagi nak lawan dia masa tu? Tengku Razali. Cuba nak cek pengaruh dalam UMNO dan mencabar pengaruh Mahathir. Apa jadi dengan Tengku Razali? Dia menang dalam pemilihan UMNO, walaupun orang kata ada penipuan, menang 42 undi je pun. Mahathir menang. Dikatakan berlaku penipuan lah, blackout lah waktu masa pengirian undi, macam-macam orang sebut. Akhirnya dia haramkan parti dia sendiri. Dia sanggup haramkan parti dia sendiri UMNO hanya kerana nak singkirkan Tengku Razali. Dia takut Tengku Razali akan datang lawan dia lagi. Sebab dia tengok pengaruh Tengku Razali ni hebat. Dia hanya menang 42 undi, tak salah saya. Maknanya Tengku Razali ni ada pengaruh besar dalam UMNO. Jadi orang ini harus dihumban keluar. Cara nak humban dia macam mana?
haramkan Parti UMNO dulu. Bila haramkan Parti UMNO, semua dah bukan ahli UMNO. Dia sebagai Perdana Menteri waktu itu, dia tubuhkan, dia daftarkan balik Parti UMNO. Tengku Razali nak daftar Parti UMNO dah tak boleh. Sebab UMNO dah daftar dulu oleh Mahathir. Tengku Razali terpaksa tubuhkan parti baru, namanya Parti Melayu Semangat 46. Semangat 46 tu sebab apa? Sebab UMNO dilahirkan tahun 1946. Tengku Razali ambil atas nama itu, maka tubuhkan parti Semangat 46. Dan tak boleh nak lawan. Tengku Razali tak boleh nak lawan pengaruh Mahathir. Sebab Mahathir waktu itu ada kuasa. Dia sebagai Perdana Menteri. Akhirnya Tengku Razali sendiri pun tak kuat ke istiqamah dia, jati diri dia tak kuat mana. Akhirnya Tengku Razali pun bubarkan. Sempat 2 penggal dia masuk pilihan raya umum. Semangat 46 ni. Lepas itu dia bubarkan dan akhirnya kembali melutut kepada Mahathir. Ini yang Mahathir nak. Dia nak orang yang lawan dia, orang yang nak cabar dia, satu hari nanti mesti melutut dengan aku. Satu hari nanti mesti melutut dengan aku. Dan Tengku Razali akhirnya bubar 46, masuk UMNO balik. Rais Yatim macam tu. Datuk Rais Yatim keluar UMNO, ikut Tengku Razali. Kemudian tak tahan. Dalam Parti Melayu 96, bubar parti, masuk UMNO. Rais Yatim masuk UMNO. Orang yang tak kuat semangat, yang tak ada jati diri, akhirnya akan melutut dengan Mahathir. Seorang-seorang manusia tak pernah melutut dan takkan tewas dengan Mahathir, orang itulah Anwar Ibrahim. Sebab itu dia marah dengan Anwar sampai hari ini. Sampai dia nak mampus itu pun, dia masih anggap Anwar sebagai musuh dia. Dia kalau seboleh-bolehnya, yang paling dia takut ialah Anwar menjadi Perdana Menteri. Mahathir ni bukan dia nak jadi Perdana Menteri, tapi jangan bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab dia tahu kesan dia. Tak sampai setahun Anwar jadi Perdana Menteri, anak dia dah mula disebut-sebut oleh SPRM. Tak sampai setahun lagi sebelum ini, dia jadi Perdana Menteri. Dalam dia memegang jawatan Perdana Menteri, Tun Daim yang tak pernah disentuh oleh sesiapa pemimpin. Tidak siapa berani sentuh Tun Daim. Tapi Tun Daim dah mula masuk mahkamah. Dah mula belajar pakai wheelchair, masuk di mahkamah. Sebab itulah mereka cukup takut manusia yang bernama Anwar Ibrahim ini, saudara, berada di puncak kuasa sebagai Perdana Menteri. Kenapa? Kerana orang yang mencuri dan merompak ini, saudara, dia memang takut kepada orang yang nak memburu perompak dan pencuri. Yang lebih menakutkan lagi, semalam 2 hari lepas, apabila Kebawah Tuanku Yang Tuan Agong memanggil Pesuruhjaya SPRM atau Azam Baki, bertemu dengan dia. Agong bagi apa, saudara? Agong bagi madu pada Azam Baki. Agong beri madu lebah kepada Azam Baki. Dengan simbolik. Apa simbolik dia? Dia nak bagi tahu Azam Baki, cukup-cukuplah kita berbulan madu. Cukup-cukuplah dia pun sebagai Agong berbulan madu. Jadi Agong, sekarang ni waktu katanya memburu penyelayan dan perompak. Kalau Azam Baki pun dapat arahan macam itu daripada yang di-Tuan Agong, saudara rasa macam mana? Saudara rasa Azam Baki nak main-main? Nak melengah-lengahkan lagi? Mana Agong pun tahu, bila dia jadi Agong, kebetulan pula Perdana Menterinya Anwar Ibrahim, tak ada sebab Datuk Seri ke, Tan Sri ke, Tun ke yang rasa mereka kebal dalam negara ini. Dulu kita percaya, kita rasa dulu siapa yang ada Tun, dia ada kekebalan. Saya dulu pun percaya. Saya dulu rasa siapa ada Tun, siapa dapat Tun tak boleh bercara. Ramai kata siapa ada Tun tak boleh bercara. Kan? Sebab apa kita percaya dulu, saudara? Sebab pemimpin-pemimpin sebelum itu tak pernah menangkap mereka-mereka yang berstatus Tun ini. Tak ada, saudara. Tak berani. Sebab kebanyakan orang yang berstatus Tun ini, mereka dikelilingi oleh tycoon-tycoon besar. Tokek-tokek. Tak kira lah tokek apa, tokek judi ke apa ke. Mereka rapat dengan orang Tun-Tun ini. Maka orang politik ketika itu tak berani nak usik. Tak berani nak usik. Sebab tu pemimpin-pemimpin Perdana Menteri sebelum ini tak berani nak usik orang yang ada Tun-Tun ni. Bila Anwar jadi Perdana Menteri, engkau Tun ke, kau Tan ke, kau Tin ke, Tan Sri ke, Datuk Sri ke, kalau kau ada bukti, kau ada asas untuk didakwa, kau akan didakwa. Ini yang mereka takut. Ini juga yang lebay takut. Sebab lebay selama ini menipu Wan Awan, mengatakan mereka bersih. Parti mereka paling hebat. Macam dulu lah, kan? Mereka kata
bersih parti kami. Orang mengatakan parti kami terima duit UMNO itu fitnah. Kan? Kita nak katalah PAS terima duit UMNO, kita kata macam tu je. Kita tak katalah terima duit haram ke, kita kata PAS mendapat duit UMNO. Oh, marah so. Marah, ini fitnah. Kita akan saman mereka. Wah, kan? Kita akan saman mereka. Yang mengeluarkan kenyataan berita mengatakan PAS menerima 90 juta itu, ya, berita itu diambil sumbernya daripada Sarawak Report. Akhbar Sarawak Report. Maka PAS pun nak saman, ya, sumber berita itu. Kita pun seronok lah. Kan? Kita nak tengok lah betul kata betul. Betul ke Sarawak Report yang fitnah? Ataupun PAS memang betul makan duit UMNO. Jadi kita nak tahu. Maka dia pun saman. Tapi sebagaimana yang selalu saya ulang, akhirnya apa saudara? Akhirnya Haji Hadi menarik balik saman kepada Sarawak Report. Bukan setakat Sarawak Report dia tarik balik saudara. Dia bayar 1 juta lebih kepada peguam Sarawak Report. Dah lah dia saman, kemudian dia tarik saman. Dah lah tarik saman, bayar pula pada orang yang dia saman. Kamu parti Islam, memperjuangkan Islam, ya, nak mempertahankan imej Islam kononnya. Kamu nak pertahankan maruah kamu kerana dituduh menerima duit UMNO. Akhirnya kamu tak jadi nak berjuang. Belum masuk gelanggang lagi, ya, dah tarik diri, kemudian bagi pula duit kepada orang yang kamu nak serang. Kepada puak kafir itu. Kamu parti Islam, kamu ulama. Akhirnya ulama penakut, ulama tarik diri. Bukan sakat tarik diri, bagi pula duit lagi kepada yang bukan Islam ni. Itukah kehebatan PAS. Jadi persoalannya kenapa tak teruskan saman? Takut terbongkar, kan? Itu sebenarnya. Takut terbongkar selama ini berapa ramai pimpinan PAS yang mempunyai kekayaan dan harta hasil daripada bantuan UMNO ketika itu. Ini yang Luqman Adam selalu sebut. Luqman Adam pun ada kata, jangan saya dedahkan siapa yang dapat. Saya tahu. Sebab itu saya dulu jadi pegawai di pejabat Najib. Waktu Najib jadi Perdana Menteri, saya berada di pejabat Najib. Saya bekerja dengan Najib. Saya tahulah sekor-sekor yang dapat duit daripada UMNO. Itu Luqman sebut. Cuma saya tak nak sebut dah sekarang ini. Sebab itu dia beritahu pemimpin PAS, jangan attack UMNO teruk-teruk. Kan? Banyak rahsia PAS UMNO tahu. Berapa orang pemimpin PAS yang dapat kekayaan daripada duit UMNO. Ini Luqman sebut saudara. Dan asal itu kita boleh lihat ada kebenaran dia. Sebab apa? Sebab PAS tak berani nak saman Sarawak Report. Sarawak Report yang dia kata ni, PAS dapat duit UMNO ni, Sarawak Report yang tuduh. Yang lain ni viralkan aja. Tuduhan asalnya datang daripada Sarawak Report. Dan tindakan PAS nak saman Sarawak Report itu betul, tepat. Kerana dia nak jaga maruah dia. Tapi kenapa tarik balik? Bukan tarik balik, bayar pula dekat Sarawak Report duit. Oh, nak bayar supaya tutup mulut, supaya settle. Ini masalah saudara. Inilah parti yang kau orang kata, parti yang tak pernah buat apa-apa salah, parti yang kamu kata bersih, ya, parti yang kamu kata parti yang diberkati oleh Allah, parti yang kamu kata parti yang akan dibantu oleh Allah. Yang jelas inilah parti penunggang. Ya, sebab itulah tidak ada kejayaan apa pun. Tak ada kejayaan apa pun. Dia jadi kerajaan pusat, tak jadi kerajaan pusat, sama je. Cuma bezanya, bila dia jadi kerajaan pusat, dia senyap lah. Bila dia tidak jadi kerajaan pusat, masa tu dia akan berbicara tentang Islam. Bila mereka dah tak jadi kerajaan, di situ mereka akan berbicara tentang apa yang Islam nak. Bila mereka diberikan kuasa, dia diberi peluang oleh Allah menjadi kerajaan. Walaupun menjadi kerajaan teratap, mereka dah lupa dah apa yang perlu mereka lakukan. Mereka lupa. Ya? Jadi dia sekarang ni hidup hanya kerana berharap kepada penyokong-penyokong walaon-walaon yang masih jahil ini. Kalau semuanya cerdik saudara, tak yakinlah PAS juga akan berkubur, ya, sedikit demi sedikit. Kalau semuanya yakin bahawa pemimpin PAS yang ada hari ini adalah pemimpin PAS yang tidak berjuang pun untuk Islam. Ya. Kita tengok komen bawah tu.
Saya kalau saya bercakap, kadang saya tak baca komen. Sebab bila saya baca komen, saya akan kehilangan lah apa yang nak sebut. Jadi sebab tu bila saya nak baca komen, waktu saya berhenti macam ni lah, kan. Sebab saya nak tengok ada tak peneka-peneka PAS yang hebat menulis di bawah ni yang nak naik atas. Tu ada kaki mencarut tu, jam Sarina, jam Marina, tak apalah yang mencarut tu kita faham lah dia tak puasa. Bagi anda yang berpuasa ni tak boleh mencarut. Yang tak puasa tak apalah, dia tu mungkin tak puasa tu. Sazali, bukan mati syahid, mati katak dia tu. Ya betul. Mahathir sebut mati katak, nak kata macam mana? Ada siapa walaun nak naik? Waktu saya tak boleh buka kotak itu hari, engkau orang bukan main lagi kan? Mengantan-ngantan nak naik. Mengantan-ngantan. Perkataan mengantan-ngantan tu tak? Menunjukkan kejantanan. Tu rekasannya mengantan-ngantan. Waktu saya tak boleh naik kau orang, bukan main lagi kau orang kan, mengantan-ngantan nak naik petak. Hari ni dah boleh buka kotak, tak nak naik pula. Kan? Okey, Rekel Barbosa. Aku letak kau moderator. Kau moderator Sebab dalam ikan baru saya ni tak ramai moderator. Siapa lagi jadi moderator? Cepat. Walaon nak jadi moderator pula. Walaon jadi moderator. Masalah saudara. Kalau saya letak Walaon jadi moderator dengan akaun saya ni jadi band lagi. Encik Zazali, okey, saya bagi tadi saya mana yang saya yakin ni yang saya tak yakin saya tak. Tapi tugas moderator bukan tugas engkau ni. Engkau pergi blok orang, mute orang sesuatu hati. Kalau cakap Walaon kutuk-kutuk aku, janganlah blok lagi. Janganlah mute dia. Kan, kalau cakap dia kutuk aku, dia kata apa ni kepala botak lah, tua lah, kan. Tak payahlah, yang tu tak payahlah mute. Kan. Biarlah dia kutuk macam tu, sebab aku nak juga pahala. Tapi kalau dia cakap benda yang luar batasan, dia melucah, mencarut dekat sini yang boleh menjejaskan room saya, oleh kerana ucapan dia itu menyebabkan room saya akan kena ban, kena gantung dan sebagainya, dia layaklah di mute kan. Jangan block lagi, mute lah. Kesalahan pertama, jangan tu block. Kita ni kena ikut peraturan Islam juga, walaupun kita bukan PAS. Jadi kita adalah juga ihsan, hikmah, berhikmah sikit, kita nak berdakwah ni kena hikmah saudara. Jangan main kita tak suka tu kita terus je pergi, kan, terus je pergi. Siti, okey, Siti saya letakkan sebagai moderator. Saya letak moderator ramai sikit ni, senang kau orang nak mencarut tak boleh. Kadang-kadang bila saya letak, sebenarnya akaun saya dah ada moderator berapa orang. Tapi kadang-kadang bila saya live, moderator saya pun dia ada kerja, kan. Sebab jadi moderator saya ni adalah seperti mana anda menjadi guru pasti. Sukarelawan. Jihad fisabilillah, kan. Guru pasti pun dapat 500-600, saya 1 sen betul dapat, kan. Jadi betul-betul sukarelawan lah, kan. Kalau jadi moderator saya. Jadi saya ada tadi moderator berapa orang. Waktu saya live, dia orang pun ada kerja nak buat, kan. Jadi tak ada siapa yang kawal room. Saya seorang je cakap. Bawah tak ada orang. Bukan main waktu tu Walaon, mencarut, melucahnya macam-macam, kan, sebab moderator tak ada. Jadi kali ni saya nak letak lebih sikit lah, ya. Zakari ni boleh. Siapa Walaon tolong beritahu, mana tahu saya terletak Walaon jadi moderator. Berat juga. Abang ni orang Pahang ke? Ya, saya orang Pahang. Tinggal di Pahang lah, asal Negeri Sembilan. Saya orang Negeri Sembilan, saya orang jual labu. Kerja labu, tuai padi, 3 tangkai. Kenapa Walaon otak macam lembu? Ada otak, tak ada akal.
Tuan Jabu tu. Walaon kecut telur, berani kat komen aja. Betul lah teh. Bukan sekan air kotak saja kalau walaon ni, ya. Kalau kat luar tu dia bercakap, bukan cakap siap nak jumpa tu. WhatsApp saya, bukan WhatsApp lah, dia hantar kat Messenger. Kan? Sebelum tu dia masuk gambar saya dekat dia punya page walaon lah kat Kuantan tu. Kan? Kalau saudara buka page Kuantan 2, saya tak boleh masuk, dia tak accept saya sebagai rakan masuk situ. Saya cuma buat orang member lah kongsi kat saya. Dalam Kuantan 2 tu letak gambar saya kan. Gambar saya pakai serban hijau. Dia kutuk. Siapa kenal Mamat ni? Kita nak cari dah, kita nak kutip dah. Kan? Orang tunjuk kat aku. Orang tunjuk kat aku screenshot. Aku kontak dia, aku beritahu dia tak payah kau cari aku, tak payah kau tanya orang lain. Nak siapa kenal tak kenal, buka Facebook aku tu complete. Kan? Tak ada nak pakai fake number ke apa ke, muka fake ke tak ada. Kemudian ada messenger, maki macam-macam. Saya kata dia tak payah maki lah bahasa je. Sekarang ni kau kata nak jumpa kan. Nak jumpa face to face. Bukan sekat di alam maya saya jumpa face to face. Saya kata nak jumpa okey. Dia pun duduk Kuantan, saya pun duduk Kuantan, dekat-dekat. Kan? Bagi tahu kat mana jumpa, pukul berapa. InsyaAllah saya kata pun.